Apa yang saya nak bawa dan saya kongsi dengan tuan-tuan adalah perkara yang paling penting dan asas yang dilakukan oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai ataupun usai daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Kita akan menggamit sedikit memori yang berlaku ketika perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada tahun 6 Hijrah, yang mana asalnya Rasulullah dan para sahabat telah keluar daripada bumi Madinah semata-mata untuk menziarahi bumi Mekah yang sudah lama ditinggalkan dan dirindui oleh Rasulullah dan sahabat. Di samping satu niat yang lain, iaitu untuk melakukan umrah dan seterusnya yang kita sebut sebagai satu perjanjian, bai'ah, dalam sejarah disebut sebagai Bai'atul Ridwan, juga terjadi ekoran daripada peristiwa ini. Apapun secara sepintas lalu, saya nak bangkitkan kembali tentang isi-isi perjanjian Hudaibiyah. Antara 4 perkara asas, 4 perkara pokok yang terjadi difahami bersama antara Rasulullah dan kafir-kafir musyrikin Mekah ialah yang pertama. Dalam isi perjanjian Hudaibiyah yang pertama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam kota Mekah pada tahun tersebut. Tahun depan Rasulullah boleh datang bersama sahabat-sahabat beliau untuk masuk dalam Mekah dan melakukan ibadah umrah. Itu pun dia punya time limitation. 3 hari sahaja dibenarkan Rasulullah masuk ke dalam bumi Mekah. Dan Rasulullah juga dibenarkan untuk membawa pedang. Pedang yang dimaksudkan di sini ialah pedang yang menjadi sekadar untuk pertahanan diri. Di sisi orang-orang Arab, pedang bentuk ini dimaksudkan ialah pedang yang berada di dalam sarungnya. Maksudnya pedang yang digunakan untuk tujuan dalam perjalanan yang aman. Itu yang pertama. Perjanjian yang kedua ialah memberikan hak kemerdekaan kepada seluruh bangsa Arab pada ketika itu. Bukanlah maksud kemerdekaan di sini sebelum ni mereka ni tak merdeka, tak. Kemerdekaan yang dimaksudkan di sini kebebasan untuk mana-mana golongan, kabilah ataupun suku Arab mengikat perjanjian dengan mana-mana kumpulan yang mereka sukai. Sebagai contoh, sekiranya ada suku-suku tertentu atau kabilah-kabilah tertentu yang nak mengikat perjanjian dengan orang Islam, orang-orang kafir musyrikin Mekah tak boleh halang. Begitu juga sebaliknya, mana-mana suku atau kabilah Arab yang nak mengikat perjanjian dengan kafir musyrikin Mekah, orang Islam pun tak boleh nak menghalangnya. Sebagai contoh, selepas perjanjian ini, Bani Khuza'ah telah mengikat perjanjian dengan sahabat-sahabat Muslim yang lain. Manakala kabilah Bani Bakar mengikat perjanjian dengan kafir musyrikin Mekah. Jadi siapa-siapa pun tak boleh nak menghalang mana-mana suku atau kabilah Arab nak mengikat perjanjian di antara keduanya. Dan yang ketiga ialah mana-mana Muslim ataupun kafir musyrikin Mekah dan sekutu-sekutu yang bersekutu dan bergabung dengan mereka dilarang untuk berperang, dengan kata lain gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi dalam apa-apa isu tak boleh berperang, gencatan senjata 10 tahun. Yang banyak dipersoalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, yang mana lebih dia punya advantage kepada kafir musyrikin Mekah, iaitu mana-mana Muslim merujuk kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang mana mereka ni sekiranya ada di kalangan yang baru nak memeluk ataupun mengikuti Islam.
Dia ni daripada belah kafir musyrikin Mekah, tetapi sekiranya mereka ni nak masuk atau memeluk Islam, mereka harus dikembalikan semula kepada kafir musyrikin di Mekah. Nampak macam berat sebelah lah kan? Nampak macam berat sebelah. Tetapi Rasulullah pada masa itu amat meyakini bahawa tidak ada di kalangan sahabatnya yang mungkin akan bertukar arah ataupun dengan bahasa lain murtad pada waktu itu. Dan ini berlaku sejurus selepas sesuatu yang amat kita kata memeranjatkan. Sebab surat ini ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada berlaku beberapa kekecohan sebenarnya semasa nak menulis surat ini, kerana ada beberapa orang daripada pemimpin kafir musyrikin Mekah yang tak mau menggunakan terma-terma yang diharuskan oleh Rasulullah dalam isi perjanjian surat tersebut. Apapun surat ini, perjanjian ini setelah selesai diperhatikan oleh beberapa orang sahabat dan ada beberapa wakil daripada pihak mereka. Antara contoh yang jadi wakil penelitian kepada perjanjian ini 4 sahabat besar itulah, iaitu Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Dan ada lagi 4 orang sahabat, iaitu Abdurrahman bin Auf, antara penyaksi kepada isi surat ini. Abdullah bin Suhail bin Amir juga penyaksi kepada surat ini. Sa'ad bin Abi Waqqas juga berada di tempat kejadian. Muhammad bin Maslamah juga berada di sana. Ni adalah antara wakil-wakil pihak Muslim. Manakala 3 terbesar yang diwakili oleh kaum musyrikin Mekah ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian ada Mikras bin Hafs, salah seorang daripada anak pembesar Mekah, iaitu Suhail bin Amir. Suhail bin Amir ni salah satu nama yang dianggap pembesar Mekah. Tiba-tiba anak dia datang menghadap Rasulullah dalam keadaan tangannya yang terikat, iaitu Abu Jandal. Sebenarnya Abu Jandal ni dia duduk di Mekah, dia dah berminat nak masuk kepada Islam dan ada riwayat sebut dia dah memang Islam. Tetapi kerana keislamannya ni dia diberkas, dia dibelenggu oleh bapaknya, tak mau keluar. Jadi lepas perjanjian ni dia pi keluar menyatakan keislaman dia dan dia nak dibawa oleh Rasulullah ni nak balik ke Madinah. Kalau boleh, dia itulah harapan dia nak bersama. Sebab abang dia, salah seorang penyaksi surat tadi, saya sebut nama Abdullah bin Suhail bin Amir, tu abang dia. Yang ni adik dia Abu Jandal. Nama betul dia ialah Ash bin Suhail bin Amir. Jadi dia nak menyertai abang dia. Tetapi akibat perjanjian ni, tengok isi poin nombor 4 tadi, mana-mana yang nak mengikuti Islam tak boleh, dia kena kembalikan semula kepada mereka. Jadi akibat daripada tu, Suhail ni dia tampak anak dia depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tampak anak dia Abu Jandal ni. Jadi dia sebut kepada Nabi dengan nada sinis dan perli, "Wahai Muhammad, ini adalah buah dan hasil pertama daripada perjanjian kita pada hari ini." Maksud poin dia tertuju pada nombor 4 tadi. Jadi Rasulullah ni mendoakan kepada Abu Jandal tadi ataupun Ash supaya dia bersabar dan meneguhkan pendirian dia. Mudah-mudahan di masa akan datang Allah memberikan ataupun melorongkan kelapangan dan kemudahan dia untuk bersama dengan sahabat Muslim yang lain. Lalu dia bawa semula ke bumi Mekah. Itu antara rentetan-rentetan peristiwa yang berlaku dalam isi-isi perjanjian, isi-isi peristiwa dalam perjanjian Hudaibiyah. Jadi Rasulullah amat benar-benar memahami persoalan ini dan dia bukan memandang ringan apa yang tersimpan di dalam hati sahabat-sahabat. Dan ketika dalam perjalanan pulanmu memang ada sebahagian wahyu yang turun kepada Rasulullah dan Rasulullah terus membacakan kepada sekalian para sahabat tadi.